Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua anak-anak yang saya sayangi sekalian. Apa khabar anda hari ini? Saya harap semua anak-anak dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okey sayang, lama dah kan Mami tak buat video tentang motivasi dan sebagainya. Jadi hari ini Mami ingin membuat video yang baru. Dan ini mungkin merupakan episod yang ke-9 kalau tak silap Mami. Mami pun macam dah lupa dah episod ke berapa kisah pengkisahan Mami. Okey. Jadi untuk pengetahuan semua, sepanjang Mami mendiamkan diri ataupun tiada video-video baru yang Mami buat, ianya adalah disebabkan oleh tuntutan tugas, kerja hakiki yang wajib Mami selesaikan dari sudut saringan minda sihatnya, dari sudut psikometriknya. Okey, jadi alhamdulillah 1 hari bulan 9 yang lepas, sekolah kita telah mendapat ataupun menerima seorang guru bimbingan dan kaunseling yang baru, iaitu Cikgu Ali Syahmi, dan beliau ditempatkan di sekolah kita dan dapat membantu Mami dan juga sekolah kita dari sudut pengurusan bimbingan dan kaunseling. Jadi alhamdulillah lah. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk episod yang ke-9 kalau tak silap Mami lah. Okey, untuk Mami bercakap berkenaan dengan fikiran positif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak-anak murid yang Mami sayangi sekalian lah. Mami nak tanya kepada anda semua. Pernahkah anda mengalami situasi begini? Yang pertama, anda selalu fikir yang bukan-bukan. Duduk sorang-sorang, lepas tu merawang fikiran ini, fikir benda yang tak pernah terjadi ataupun benda yang tak mungkin terjadi. Fikiran anda merawang-rawang ke merata tempat. Fikir tentang perasaan orang lain terhadap kamu. Fikir benda yang tak masuk akal lah. Okey, situasi yang kedua. Anda tidak percaya kepada diri anda sendiri. Anda tiada keyakinan diri. Anda tidak percaya kepada diri anda tentang kebolehan anda. Yang ketiga. Anda tidak percaya kepada orang lain. Anda sering meragu kebolehan orang lain dan anda merasakan anda lebih bagus daripada orang lain. Yang keempat, pernahkah anda berasa cemburu kepada kemampuan orang lain? Yang kelima, anda sering mengumpat dan sering ataupun suka mendengar umpatan-umpatan kawan-kawan yang sibuk cerita hal-hal orang lain ni. Yang keenam, anda cepat marah. Sedikit saja benda berlaku, zap, terus naik angin, terus marah dan sebagainya. Tak boleh sabar, kurang kesabaran. Seterusnya, cepat sedih. Kerap sangat merasa sedih, menangis berhari-hari. Lepas tu merenung masa ataupun merenung nasib diri tu banyak hari, okey? Ataupun patah hatiku. Suara Mami memang tak sedap. Kalau suara Mami sedap, Mami dah jadi penyanyi dah. Mami bukan jadi guru kaunseling. Okey, pernahkah anda sampai tahap patah hati? Merasa kecewa, derita, merana. Sampai tahap macam tu sekali. Ataupun anda sering mengalami gangguan tidur ataupun gangguan makan. Sama ada terlebih makan, terlebih tidur, ataupun kurang makan, kurang tidur. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ke-10 tanda ini, kalau ada kepada diri anda, ia menunjukkan bahawa anda mungkin mengalami tekanan. Dan tekanan ini mungkin disebabkan oleh cara anda berfikir tidak berfikir dengan positif. Anda berfikir ke arah negatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk mengubah persepsi diri anda ataupun mengubah cara berfikir anda kepada perkara yang negatif kepada perkara yang positif? Senang saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak-anak semua kena faham. Kena tahu bahawa jikalau anda semua sentiasa ataupun kekalkan dengan pemikiran yang negatif, kekalkan dengan diri anda dalam keadaan stres, anda perlu tahu bahawa anda telah ataupun telah melukai diri anda sendiri. Diri anda sendiri akan menjadi orang kata
memberi kesan negatif lah kepada diri anda sendiri. Dan bila diri anda sendiri menghadapi kesan-kesan negatif itu, stres, lah sedih dan sebagainya, secara langsung dia akan memberi pengaruh yang negatif juga kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan juga kalau yang dah bekerja, rakan sejawat anda lah. Bila kita berfikiran negatif, aura negatif kita akan keluar daripada diri kita dan seterusnya akan merebak kepada orang lain. Itu yang menyebabkan kita rasa orang tak suka kita, kita rasa fikir yang bukan-bukan, kita tak suka berkawan, kita suka menyendiri, kita rasa diri kita bagus, diri kita hebat dan kita susah untuk disenangi oleh orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan ataupun anak-anak sekalian, bila kita berfikiran positif sebenarnya, ia menarik aura positif juga datang kepada kita. Ni, kuasa magnet otak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya nak beritahu tentang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh merubah, boleh merubah mindset ataupun pemikiran yang negatif itu kepada positif. Mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Dengan cara pertama, senyum. Mulakan hari anda dengan senyuman. Senyumlah seindah mentari pagi. Senyumlah seceria yang mungkin. Bila kita melemparkan senyuman kepada orang lain, dalam pada masa itu, orang juga akan melemparkan senyuman kepada kita. Ini kita telah memberikan aura positif kepada orang lain. Senyum. Tak susah pun senyum. Tapi kenapa susah untuk anda mengeluarkan senyuman anda? Senyumnya tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa kucing, kita senyum. Kita jumpa kereta, kereta kita nak buka senyum. Tu kereta aku, senyum. Kita ceria-ceria. Bila kita ceria, kita dapat menangkis semua pemikiran negatif yang ada ataupun yang mungkin datang pada kita. Kita melihat sesuatu benda ataupun sesuatu isu dalam sudut yang positif, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana kita nak menjadi ataupun menjana pemikiran yang positif? Yang pertama, saya suka menggunakan modul SOBAT, iaitu modul semua orang berhak hebat, SOBAT. SOBAT ini kita kena cakap kepada diri kita bahawa kita semua, kita berhak untuk jadi seorang yang hebat. Bila kita ada mindset untuk menjadi seorang yang hebat, kita akan mempengaruhi orang lain untuk menjadi juga yang hebat dan kita akan mengarahkan diri kita sendiri secara khususnya untuk bergerak menjadi orang yang hebat. Apa itu modul SOBAT? Model SOBAT adalah bermula dengan S, iaitu start. Kita kena mulakan sekarang. Kita tahu sekarang kita nak menjadi seorang yang hebat, sekarang kita nak berfikiran yang positif, kita kena mulakan sekarang. Jangan bertunggu. Obstacle. Kita kena tahu apa halangan yang ada dalam sekeliling kita dan kita cuba untuk atasi halangan tersebut. Dengan B, basic value. Dengan nilai asas yang ada dalam diri kita. Kalau kita tak tahu keistimewaan kita apa, kita tak tahu apa kelebihan kita, jangan lupa, anda mempunyai satu bibir yang sangat manis untuk lemparkan senyuman. Bermula dengan senyuman. Lemparkan seberapa banyak senyuman anda kepada orang lain agar mereka dapat juga aura positif anda. Bermula dengan senyuman. Lepas tu, bagi salam, jadi seorang yang peramah. Ramah dengan semua orang. Jumpa makcik cleaner, Assalamualaikum kak, sihat hari ni? Jumpa orang dekat sekolah lah, dalam persekitaran tempat kerja kita lah yang kita kenal. Kita jumpa abang jaga, Assalamualaikum bang, sihat hari ni, macam mana kerja? Tak salah kalau kita menyapa mereka. Kerana kita tidak tahu apa yang mereka alami sebelum itu. Kita tidak tahu apa yang mereka alami malam tadi, pagi tadi ataupun semalam. Jadi dengan kita menyapa mereka dengan mesra dan juga kita memberikan senyuman kepada mereka, sedikit sebanyak dapat mempengaruhi mood mereka ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, senyum adalah basic value yang paling nilai dia yang tinggi dan yang paling murah untuk diberikan. Seterusnya, accelerate, A, iaitu pecutan. Kena buat sekarang, jangan tangguh-tangguh. Dan T, transform. Kita tahu kita nak berubah daripada pemikiran yang negatif kepada menjadi pemikiran yang positif. Daripada orang yang stres menjadi orang yang ceria. Siapa manusia yang tidak pernah ditimpa masalah, anak-anak? Semua daripada kita pernah mengalami masalah, kecewa, stres dan sebagainya. Jadi kita sendiri untuk menghandle masalah kita. Ini adalah laluan kita. Ini adalah jalan kita. Orang di sekeliling kita mungkin bersama dengan kita. Tapi yang akan melangkah adalah diri kita. Bukan kawan kita, bukan ibu bapa kita, bukan adik-beradik kita. Tapi diri kita. Sebab jalan itu jalan yang kita pilih. Kita pilih untuk menjadi seorang yang
ceria. Kita memilih jalan itu dan kita kena jalan sendiri. Kita memilih untuk menjadi seorang yang berjaya. Kita pilih jalan itu, jadi kita kena harungi semua dugaan-dugaan yang mendatang dengan pemikiran yang positif. Barulah kita boleh capai cepat kejayaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa gunanya kita nak berburuk sangka dengan orang? Apa gunanya kita nak terus stres? Bila kita stres, kita menarik sakit sebenarnya. Badan kita akan lemah, tenaga kita akan kurang, kita akan rasa murung. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi adakah itu gejala yang baik kepada diri kita? Tidak. Teruskan berfikiran positif. Kerana bila kita berfikiran positif, kita akan dapat banyak benda-benda yang baik-baik sebenarnya dalam persekitaran kita. Kita jangan berfikir ataupun jangan berkata kepada diri kita, kita tak boleh. Kita takut, kita susah dan sebagainya. Kita tukar cara kita berfikir, tukar cara kita bercakap kepada sesuatu benda yang positif. Contoh, kalau kita selalu cakap, aku give up. Aku dah putus asa. Tapi kita tahu perkataan itu adalah perkataan yang negatif. Jadi kita tukar kepada perkataan, aku boleh lakukan. Aku akan terus berusaha untuk melangkah. Aku akan terus berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lebih stres sebenarnya bila kita fokus kepada masalah. Seharusnya kita fokus kepada jalan penyelesaian, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap masalah yang berlaku sebenarnya memerlukan jalan penyelesaian. Jadi kita kena berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ibarat macam ni lah. Waktu kita dekat sekolah, kita belajar subjek matematik. Dalam subjek matematik adalah penyataan masalah. Jadi kita kena selesaikan dengan jalan kerja. Soalan matematik, dia menyatakan masalah. Adakah kita kena salin balik soalan itu? Kita kena salin balik isu itu untuk dapat markah? Tidak. Kita kena cari jalan penyelesaian menggunakan formula-formula yang ada. Banyak formula-formula yang ada. Jadi kita aplikasikan apa yang kita dah belajar itu dalam kehidupan seharian kita. Bermaksud, setiap masalah, setiap isu yang melanda kita, kita kena fokus kepada jalan penyelesaian. Bukan fokus kepada masalah. Alah, aku tak ada siapa nak tolong akulah. Susahlah nak buat kerja ni. Kalau asyik cakap susah, tak ada siapa nak bantu, bagaimana kita nak selesaikan masalah? Kita kena fokus. Okey, kita ada masalah, kita ada tugas yang nak perlu diselesaikan dan tugas ini berat. Tak apa, kita minta bantuan orang lain. Kita cuba minta bantuan orang lain. InsyaAllah Allah akan turunkan seseorang untuk bantu kita. Kalau kita tak mampu buat sendirian. Ayat yang kedua. Aku tak pernah buat sebelum ni. Jadi bagaimana aku nak buat ni? Aku tak tahulah. Susahlah. Jadi kita tukar kepada ini adalah peluang untuk aku mencuba sesuatu yang baru. Cuba dengan pelbagai usaha yang ada untuk mencari jalan penyelesaiannya. Dan seterusnya, aku rasa malas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sampai satu tahap, kita memang akan rasa penat. Kita memang akan rasa give up. Dan pada ketika itu, cakap dekat diri sendiri. Jikalau begitu, okey tak apa. Aku rasa malas hari ini, aku rasa penat. Jadi aku nak tidur sekejap. Yusnimah, tidur juga merupakan satu rehat kepada tubuh dan rehat adalah juga sebuah produktif. Dan aku akan bangkit selepas ini, aku akan bangun selepas daripada tidur ini, aku akan fikirkan jalan yang lain. InsyaAllah aku akan dapat tenaga extra. Cakap begitu kepada diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah ajar 2 kali dalam video saya sebelum ini berkenaan dengan teknik cermin tersebut. Inilah kita kena aplikasikan teknik cermin itu kepada diri kita. Sampai satu tahap, kita tak perlu cakap depan cermin lagi dah. Kita terus bercakap dengan diri kita sendiri. Tak apa, aku boleh buat, aku boleh buat, aku boleh buat. Tanpa menggunakan cermin sebab kita dah nampak bayangan kita dalam cermin itu. Sebab kita dah biasa buat. Macam saya dah terlalu biasa buat teknik cermin itu. Jadi insya-Allah dalam sesuatu perkara, saya tidak memerlukan cermin tapi saya memerlukan bercakap dengan diri sendiri. Bercakap kat otak kita, fokus kat otak kita yang aku boleh buat, aku mampu lakukan dan aku mampu untuk selesaikannya. Cakap kat diri sendiri. Kita kena hargai diri kita. Kita kena memberi yang terbaik kepada diri kita. Kita kena beri pujian kepada diri kita. Sebab diri kita dah terlalu penat dengan untuk menempuh semua dugaan-dugaan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Terlalu penat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan berjalan, teruskan melangkah. Jangan putus asa. Itu key point dia untuk menjadi seorang yang cemerlang. Itu key point dia untuk sentiasa berfikiran positif. Jangan putus asa, tuan-tuan dan puan-puan. Teruskan berusaha dan kekalkan dengan senyuman. Dan kalau kita tersenyum manis, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan menyejukkan hati kita, juga akan menyejukkan hati orang lain.
Jadi sekian saja daripada saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Jadi semua, Mami mohon maaf atas segala kesilapan Mami. Dan Mami harapkan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi video yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.